di bilik seminar 11. Ya. Jadi kebiasaan untuk kelas saya akan meninggalkan atau reserve 30 minit terakhir itu untuk kuis. Ya. Jadi untuk hari ini, jika kita dapat siapkan lebih cepat, maka dia lebih cepatlah. Jika kita belum ada apa-apa lagi ataupun masih banyak yang nak dipresent, maka kita akan berhenti di pukul 3.30. Ya. Alright, saya rasa semua bilik ni anda tahu dah ni. Ekonomi tanah dan pertanian ada 2 kelas, K1 and K2. Dan untuk saya punya subjek, saya ada Gmail yang khas, ya. ECO4304azmi@gmail.com. Jadi apa-apa perkara yang anda untuk hantar group report, group presentation ataupun quiz, boleh hantar di email ini. Sekiranya ada discussion ataupun secara personal dan menerusi WhatsApp group menggunakan nombor 0139105202. Okey, ini dah anda tahu. Sinopsis khusus, sinopsis khusus anda boleh lihat di silibus. Silibus akan saya letakkan di e-learning. Khusus ini akan membincangkan tentang tanah, tanah secara umumnya, apa yang berada di dalam tanah, apa yang di atas tanah. Jadi ada yang mengaitkan tanah tu dengan sumber asli lah. Di mana dalam kes subjek ini, sumber asli yang berkaitan dengan tanah adalah um, porous. Porous. Jadi kita akan mempelajari dua perkara dalam satu kursus. Kebiasaan mana-mana universiti ada yang membezakan ekonomi tanah saja, ekonomi perhutanan saja. Tapi untuk kursus ini kita gabungkan. Itu bermakna nanti kita akan bincangkan tentang pembahagian pembelajaran tersebut. Okey, kursus ini membincangkan tentang peranan tanah sebagai faktor pengeluaran, salah satunya. Dan apa yang kita nak tekankan adalah sumbangan hutan juga di atas tanah. Okey. Dan disebabkan oleh itu kita akan mempelajari banyak kursus-kursus teori-teori asas. Teori-teori asas anda akan melihat teori-teori lama. Kenapa keperluannya kita melihat kepada teori-teori lama? Kerana kita mahu melihat teori itu di peringkat lebih awal, di peringkat asas. Kita tidak menekankan kepada teori baru. Kalau teori baru, kena belajar subjek berkaitan dengan property. Property. Begitulah property kat atas tanah. Maka kita ada teori baru. Tapi teori tanah adalah berkaitan dengan teori yang lama lah. Dan juga masalah-masalah ownership, masalah alokasi sumber, itu adalah perkara masalah yang biasa berlaku dalam bidang ekonomi. Tanpa masalah alokasi, tanpa masalah trade off, ianya tidak akan ada wujud bidang ekonomi. Itu anda semua pun tahu, anda semua adalah pelajar-pelajar ekonomi. Dan kursus ini juga akan membincangkan tentang lebih detail bagaimana kita menilai hutan itu dalam konteks apa yang terdapat dalam hutan. Biasanya dalam terdapat hutan kita boleh kategoriskan kepada 3. Yang pertama adalah timber, yang kedua adalah non-timber, non-timber forest product, dan yang ketiga adalah services, forest services. So biasanya timber and non-timber digelar forest goods. Services adalah selain daripada barangan-barangan yang kita nampak. Okey, seperti air yang bersih, udara yang bersih juga, dan juga rekreasi, itu adalah services. Okey, itu yang anda akan belajar, tapi tidak akan menekankan kepada services sangat. Kita akan menekankan kepada forest goods. Okey, apakah course learning outcome? Course learning outcome ni adalah umpama matlamat lah, matlamat khusus ini. Matlamat pertama, CLO1, adalah untuk menerangkan teori sewa tanah. Sewa tanah, ianya bukan dalam berkonteks dalam maksud sewa. Sewa tanah kat situ bermaksud faedah ataupun benefit ataupun economic benefit. Economic benefit
oleh tanah adalah sewa. Anda pun tahu pulangan di atas tanah adalah sewa. That's why it's called land rent. So dalam land rent ini kita akan belajar tentang dua teori lama, iaitu teori Ricardo dan teori Von Thunen. So itu adalah apabila at the end of the semester anda sepatutnya boleh menerangkan tentang teori benefit of land according to Ricardo as well as according to Von Thunen, dan anda boleh membezakan teori-teori tersebut. Okey, sebab pandangan dua-dua ni berbeza dalam konteks faedah itu dipengaruhi oleh apa. Okey, nanti kita akan tengoklah. Benefit tu, apakah yang mempengaruhi benefit ke atas tanah. Yang kedua, matlamat COO yang kedua adalah, ataupun cost learning outcome yang kedua adalah mengenal pasti masalah-masalah yang berlaku berkaitan dengan tanah dan sumber hutan. Apakah masalah-masalah yang berlaku, apakah penyelesaian dia dan sebagainya. Dalam kursus ini, saya akan tidak menekankan tentang masalah tanah dan sumber hutan ini secara direct, kerana ianya akan dibincangkan oleh anda sendiri. Dalam tugasan anda, dalam grup K2 ini kita ada tugasan yang dinamakan sebagai small group presentation. So, small group presentation akan membincangkan tentang CLO2 ni. Okey, nanti kita akan go through nanti. Uh, uh, saya tidak akan, because kalau kita nak bincangkan tentang problem tanah dan sumber hutan ni banyak. Banyak. Jadi saya akan meletakkannya ini sebagai satu bentuk assignment dinamakan small group presentation. Okay. Yang ketiga, CLO yang ketiga adalah kita akan relate konsep dan konsep-konsep kita belajar teori, karakteristik of sumber land resources and forest resources dalam bentuk kesimpulan. Konsep itu kita kesimpulankan dan kita akan beri conclusion, adakah sumber-sumber tersebut, sumber tanah dan sumber hutan itu memenuhi apa yang kita namakan sustainable land management, ataupun yang kita namakan juga sustainable forest management. Okey, itu anda akan dapat menerusi group assignment. Okey, nanti saya akan bincang lebih detail tentang itu. Jadi anda akan dalam kursus ini anda akan mempelajari bagaimana anda mendapat knowledge daripada diri anda sendiri, diri anda sendiri. Yang kedua, menerusi small group presentation, dan akhir sekali menerusi group report. Okey. Ini adalah mapping dia, di mana apa yang kita akan buat untuk mencapai CLO1, kita akan lebih kepada lecture. CLO2 tadi kita akan lebih kepada pembincangan. CO3 pun lebih kepada pembincangan dan juga assignment. Kita ada quiz, kita ada test, kita ada final exam, kita ada presentation. Okey, program learning outcome yang pertama adalah anda akan mendapat knowledge dan understanding, pengetahuan dan pemahaman. Yang kedua, anda akan ada cognitive skills. Cognitive skill ni lebih kepada skills, kemahiran memberi pendapat, kemahiran berfikir, kemahiran menyelesaikan masalah. Cognitive skills. Dan last sekali adalah interpersonal skills, di mana anda juga akan dididik dengan cara secara profesionalism bekerja dalam kumpulan. Okey, itu yang akan output yang kita harap boleh memberi value added kepada pelajar yang mengambil subjek ini. Okay, this is a list of topics that will be discussed dalam kita punya kursus, dan saya membahagikan topik-topik tersebut kepada dua main topics main yang kita bincang, iaitu land economics and forest economics. So dalam land economics kita ada 5 bab ataupun chapters tu. Pertama, esok kita akan bincangkan tentang introduction to natural resource economics, and then land and economics, land and economics, kemudian resource rent. Kat sini kita akan start dah. Resource rent and rent capture, di mana kita akan membincangkan dua teori Ricardo dan juga teori Von Thunen.
And then issues in land use, ini yang saya cakap tadi adalah activities yang anda semua akan libatkan diri. Ya. Nanti kita akan bincang dalam small group presentation. Issues in land use akan dibincangkan oleh anda dalam aktiviti dinamakan small group presentation. Okay. Alright. And then yang akhir sekali kita akan bincang tentang kesimpulan. Adakah bagaimana kita nak mencapai penggunaan tanah yang terurus, yang boleh berkekalan, yang lestari, yang mampan. Dan itu dinamakan sebagai sustainable land management. Okey. Kemudian masuk ke poros economics, kita akan bincangkan beberapa topik berikut, tetapi sebagai permulaan kepada poros economics nanti, saya akan start dengan sustainable forest management. Kerana sustainable forest management dan juga sustainable land management perlu anda tahu lebih awal untuk anda membuat report. Jadi saya akan mulakan dengan sustainable forest management, kemudian saya akan diikuti oleh pengenalan kepada sumber hutan. Kemudian kita bincang tentang masalah yang selalu mengganggu sumber hutan, iaitu masalah deforestation, dan kita akan melihat sejauh mana keuntungan kalau kita, adakah ada memberi manfaat ataupun benefit kalau kita menjalankan deforestation. Itu anda akan dapat lihat nanti, economic fundamental of deforestation. Dan kita akan belajar tentang stumpage valuation yang berkaitan dengan sumber balak, stumpage. Kemudian kita akan membincangkan tentang jumlah optimal stock balak, bukan balak lah, stumpage, yang perlu disimpan, ataupun jumlah optimum balak yang perlu dikeluarkan. Okay. Kemudian kita akan bincangkan tentang kaedah-kaedah penilaian non-timber forest product dan juga environmental services. Saya dah mengatakan tadi bahawa dalam sumber hutanan ada tiga kategori yang ada. Pertama adalah timber, timber balak. Yang kedua adalah non-timber forest product, dan yang terakhir adalah forest services. Okay. Namun forest services kita tidak akan go detail kerana everything that relate to services ni akan dibincangkan dalam mana-mana subjek environmental economics. Environmental economics. Dan kita akan menentu tentang economic valuation of non-timber forest products, because timber valuation akan diceritakan dalam stumpage valuation. Non-timber akan diterangkan dalam economic of non-timber. And then selepas itu, jika ada masa, payment for ecosystem services kita akan sentuh lah. Jika ada masa, kerana masa kita sangat terhad, tetapi banyak perkara yang kita nak sentuh. Alright, this is the distribution of total marks, 100%, di mana kita ada quiz and participation, 10%. Dalam kelas K2, participation and quiz itu dipecahkan kepada markah seperti berikut. Quiz, kita akan dapat 3% secara purata. Attendance, 3% secara keseluruhan. Small group presentation yang saya bincangkan tadi, 4%. Jadi small group presentation ini anda kena cari maksimum 4 pelajar. 4 pelajar. Dan saya tak pasti, because dalam online punya pembelajaran ni, saya rasa kita tak dapat present. Saya rasa tak dapat present. Jadi maknanya mana-mana kumpulan 4 pelajar yang nak buat cepat small group presentation ni, sebab dia satu kali je, satu group satu kali saja present. Maka kalau anda tak mau present di kelas, anda boleh present secara video presentation sepanjang tempoh kita online ni, 3 minggu pertama ni. Saya buka kepada semua ahli grup yang mahu present, tapi present dalam bentuk video presentation. However, sebelum anda present, anda kena contact saya, anda perlu bincang dengan saya berkenaan dengan tajuk anda. Adakah tajuk anda itu diterima ataupun tidak? Sekiranya diterima, maka anda boleh proceed.
dengan video presentation tersebut. Sama juga apabila kita selepas raya nanti kita akan bersemuka, maka semasa bersemuka itu untuk kelas 1 jam akan ada satu presentation, small group presentation, dan untuk 2 jam akan ada 2 group untuk present, small group presentation. Okey? Dan kita ada group presentation, ini group presentation kat sini adalah group yang berkaitan dengan final report. Kita ada group report. Group final report itu 15%. Kemudian apabila anda dah siap group report, anda kena present kan sebanyak 10%. Ini present secara bersemuka lah insyaAllah. Ya. Unless kita ada masalah nanti, kita terpaksa buat video presentation juga. Tapi so far kita akan buat presentation secara bersemuka. And then kita ada group collaboration 5%, bermaksud kalau combinekan group report dengan group collaboration, dia akan dapat 20%. Ya. Group presentation 10%. Test pertama kita akan concentrate pada land economics 10%. Essay. Test kedua kita akan concentrate pada forest economics 10%. Maksudnya kat situ test 1 tidak akan menyentuh forest economics. Test 2 tidak akan menyentuh land economics. Tetapi final exam adalah soalan kombinasi land dengan forest economics. 40%. Okay. Alright. Saya rasa itu saja. Kalau nantilah dululah. Saya akan tunggu kepada soalan daripada anda. Namun begitu anda boleh ambil soalan ni, kuis pertama ni. Apakah perbezaan di antara soil dan juga land? Okay, apakah perbezaan antara soil dan land? Okey. So anda boleh jawab soalan ini dalam bentuk Microsoft Words dan hantar kepada email saya tadi eco4304azmi@gmail.com sebelum pukul 4 petang. Okey. Alright, tak ada dah tu. Stop dulu. Alright, ada soalan buat seketika? Jika ada soalan sila type ataupun bertanya jika ada. Besok kita akan mula kelas dengan lebih serius lagi, ya. Okey, ada soalan 1, soalan 2, 3, tak ada. Okey, jawapan boleh dalam point ke? Tak boleh. Jawapan perlu dalam essay. Sebab soalan point ni adalah soalan yang merujuk kepada uh, perkara yang tak di-elaborate. Kita perlu elaborate. We have to elaborate. Jadi jawapan perlu dalam bentuk essay. Ya. Tapi tak perlu banyak lah. Because quiz sekurang-kurangnya maksimum 1 page je. 1 page maksimum. Alright. By group ke quiz tu? Oh, by individual. This is individual task. Okay. Okay. Can you repeat the email address? Email address ECO. Okay, saya tulis. Ada. Okay, thank you very much. Balkis. Zulaikha. ECO4304azmi@gmail.com. Thank you very much. Okay, thank you to S68343 juga. Thank you. Tapi huruf E tu huruf kecil. In English or Malay, dua-dua boleh. Dua-dua boleh. Nak buat bahasa Inggeris pun boleh, bahasa Malaysia pun boleh. No problem. Alright. Okay, ada lagi? Okay. No. Tak ada lagi. Okay. Kalau tak ada, kita pergi kepada apa nama group assignment. Apa itu group assignment? Group assignment tu kena buat apa? Assignment kena buat apa? Group assignment kena buat apa? Mana ni? Alright, group assignment ini adalah dia punya ni. Tapi saya akan hantar dalam e-learning nantilah. Tajuk group anda tugasan kumpulan. Okey, kumpulan. Berapa orang satu kumpulan? Berapa orang satu kumpulan? Uh, maksimum 10 orang lah satu kumpulan. Maksimum 10 orang. Tapi kalau anda gembira untuk bekerja dalam jumlah yang lebih kecil lagi bagus. Terserahlah. Bergantung. Tapi maksimum 10 orang lah. Minimum saya boleh bagi 2 orang lah.
So you can choose between 2 to 10 ahli kumpulan. Eh? Alright, tajuk dia adalah The Utilization and Management of Land ataupun / natural resource in what country? In selected country. So anda kena pilih, setiap kumpulan kena pilih satu negara. Dan daripada negara tersebut anda akan membuat membuat analisis sejauh mana tahap utilization, penggunaan, sejauh mana tahap pengurusan tanah dan juga sumber asli dekat negara tersebut. Okey, dan kita ada berapa chapter? Kita ada 5 chapter kalau tak silap saya. Ya, 5 chapters. Chapter yang pertama adalah berceritakan tentang pengenalan kepada negara tersebut. Mestilah ada background of the country, mesti ada location maps of the country, must have elaboration on flag, bendera negara tersebut, menceritakan tentang populasi negara, bagaimana administration punya management, politics dia sikit lebih kurang, kemudian budaya yang unik untuk negara tersebut. And then lastly kita ada macroeconomic indicators yang penting, iaitu GDP, GNP, inflation rate, unemployment rate, dan last sekali trade, import export negara tersebut. Dan carilah data between 5 to 10 years statistics. Anda kena buat GDP, GNP 5, minimum 10, maximum, and then with elaboration. Okay. Dan chapter 2 kita akan bincangkan tentang the utilization of natural resource. Pertama, apa yang patut anda buat? Anda kena list down what are the natural resource that been utilized in the country, that selected country. Kemudian apa yang perlu anda tekankan lagi adalah untuk setiap natural resource yang anda telah identify, anda perlu cari data terhadap data-data seperti berikut, iaitu data stocking dia, availability of the natural resource, and then production dia, and then consumption dia, kemudian import and also export dia. Okey. Ini anda boleh buat dalam bentuk table ya. Dalam bentuk table pun dah boleh buat dah ni. Production, consumption. Kemudian production and consumption kita akan lihat sama ada positif atau negatif lah. Production minus consumption, positif atau negatif. Kalau negatif mungkin dia import. Sama juga import dan export kita tengok. Kalau dia negatif trade, bermaksud dia lebih banyak import. Itulah explanation on that. It depends on every single natural resource yang anda discuss. Comment on level of utilization for each natural resource listed. Okay. Chapter 3. Ini adalah isu-isu yang timbul daripada natural resource yang tadi yang anda bincang. Apakah isu-isu dia? And then you can explain isu tersebut, and then you can explain any solution ataupun measures in terms of policy ke apa benda ke yang dibuat oleh negara tersebut untuk mengatasi masalah natural resource yang anda bincangkan tu. Ya. And then apakah polisi yang ada berkaitan dengan natural resource tersebut. Chapter 4 dekat sini menekankan tentang sustainable land management and sustainable forest management dekat negara tersebut. Ini kita akan tengoklah nanti. Ini kita akan bincang nantilah. First thing you have to know what is sustainable land management and what is sustainable forest management. Bagi negara yang tidak ada hutan, anda hanya menekankan tentang sustainable land management saja. Bagi negara yang ada hutan, maka anda kena explain dua benda. Pertama, sustainable land management, dan yang kedua adalah sustainable forest management. Okay. Dan chapter 5 adalah chapter conclusion. Secara keseluruhannya setelah anda melihat utilization of natural resource and management of natural resource, what are your conclusion tentang level paras penggunaan sumber asli dekat negara tersebut? Sekiranya anda ingin memberi recommendation nak improve utilization and management of natural resource dekat negara anda itu dengan mengambil kira apa yang dibuat oleh negara lain, itu lebih baguslah. That's your recommendation. Contohnya anda buat negara Chile
negara Chile dia lebih kepada farming, eh. And then you lihat ada kelemahan dari segi pengurusan sustainable land management, terhadap, farming. Maka anda melihat pula, apa yang dibuat di New Zealand sebagai contohnya, dan nampak keberjayaan di New Zealand, anda boleh cadangkan, negara Chile menggunakan konsep apa yang dibuat di New Zealand. Itu sebagai contohlah, eh. Itu lebih baik tambahan dia. Anyway, benda ni kita akan buat secara berterusan dan anda akan sentiasa keep in touch with me and discuss, benda ni. Alright? Alright, nanti saya akan hantar ni semuanya dalam e-learning. No worries. Okey, ada lagi soalan? Dan, perlu diingat kemungkinan tugasan-tugasan K1 and K2 mungkin ada beza, ada berbeza ya, tapi matlamat kami sama je. Matlamat kami adalah memperkenalkan anda dengan, eee, tahap keupayaan penggunaan tanah dan juga tahap keupayaan penggunaan hutan, sebagai sumber asli. Jadi bendanya sama, cuma mungkin approach untuk anda explore sumber tersebut berbeza. Tapi dari segi nota sama, okey? Itu beza je lah. So jika anda rasa nak 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 tak 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 berapa nak join subjek, cara saya, you mungkin boleh join K1 lah, tak ada masalah pun, ya. Sebab sama je, cuma dari segi approach saya lain, approach, Dr. Moore tu lain. Cuma nota sama, everything sama, soalan sama. Okey? Right. So ada soalan? Saya rasa setakat itu Doktor, saja. Cuma sustainable, ya ada soalan. Doktor, essay tu BM ke BI ke tak kisah? Group ke? Group report ke? Bukan Ya, group report. quiz yang tadi doktor bagi tu. Itu sama je, BM ke BI sama je, mana-mana je. Sama Oh, juga group report pun sama je. You nak buat BM ke, nak buat BI ke, tak ada masalah. Jangan you terima campur kasih aduk doktor. je jadi macam rojak pula, rojak pasar malam. Campur-campur kejap English, kejap bahasa Malaysia kan. Tapi no. Pilih satu language, satu bahasa. So selepas ini siapa yang dah ada grup besar, anda boleh, tulis di WhatsApp group and letakkan ketua kumpulan. Just give, just provide us with metric number only. Metric number dan ketua kumpulan, and then kalau boleh letak negara apa yang you nak pilih. Kumpulan anda tu lah, So, jumlah ahli kumpulan adalah between 2 hingga 10 orang. Itu untuk group assignment, big group assignment. Tapi untuk small group presentation, maximum is 4, minimum is 2. Okey? Dan sesiapa yang nak cepat siap SGP ni, anda boleh contact WhatsApp saya dan berikan tajuk apa yang nak bincang. And then kalau saya approve, then you can terus buat video presentation. Sebab dalam tempoh 3 minggu ni kita tidak ada presentation, face to face. Anda diberi kelonggaran untuk buat video presentation. Jadi siapa yang buat video presentation dalam 3 minggu ni, selamatlah. Kan, tak perlu present kat depan tu. Macam itulah. So, siapa yang nak rasa selesa present secara video presentation, boleh buat secepat mungkin. Tapi tak boleh, you have to, get my approval dululah. Sebab tajuk kadang-kadang tak relevan. You give tajuk. Tajuk dia mestilah berkaitan dengan isu. Isu yang berlaku kepada tanah dan juga, perhutanan. Okey. Okey, ada soalan lain? Saya rasa itu yang saya nak cover untuk, hari ini. Dan, nota dan juga group assignment tadi akan saya hantar dekat e-learning lah, insyaAllah, hari ini juga. Dan sesiapa yang dah ada small group presentation group, tak semestinya semua group presentation tu dalam group yang sama, tidak semestinya. You boleh group mana-mana pun, tak ada hal punya. Asalkan maksimum 4 orang, minimum 2 orang. Tapi kalau group besar,
Sama juga, minimum 2 orang, maksimum 10 orang. Okey? Alright, semua letakkan maklumat-maklumat tersebut di WhatsApp group. Kuis hantar sebelum pukul 4 di alamat Gmail tersebut. Okey?